Kalau aku kaya, aku apa semata beli nasi lemak untuk mak aku kan? Kan. Buah kalau itu kata orang Kelantan kata, buah kalau tu kalau bagi kat beruk pun mati. Hebat tak buah kalau ni, kalau tak sebut. Kalau aku tak datang tadi kan, kalau habis kat tutup buku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama dan selamanya mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kehidupan yang berterusan hingga saat ini, ditambah dengan keberadaan kita di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut dalam kalimah dasarnya ialah sajadah sujud. Cuma di dalam pentadbiran, di sudut pentadbiran disebut ada yang dinamakan surau kan. Yang asal ialah masjidun, tempat yang menjadi sujud manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dalam masa yang sama, mana sama-sama kita terus berdoa agar yang berada dalam kesakitan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang berada di dalam kesulitan agar dipermudahkan segala urusannya, dan yang telah kembali ke rahmatullah di kalangan ibu ayah, keluarga, sanak saudara, jiran tetangga, muslimin muslimat min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga roh-roh mereka ditempatkan di makan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa yang sama kita berdoa agar seluruh para dhuyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dijemput untuk mengerjakan kefarduan haji bagi tahun 1443 Hijriah bersamaan dengan 2022 pada tahun ini, agar haji yang mereka kerjakan dan perjalanan yang mereka pergi moga-moga selamat, kembali dalam keadaan yang ceria, sehat walafiat, di samping amalan ibadah yang mereka kerjakan itu makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya mereka kembali dengan haji yang mabrur. Laisa lahul jazaa illa al-jannah. Tidak ada lain dan tidak bukan adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik, kita bertemu buat sekian kalinya dalam majlis ilmu pada malam ini. Di kesempatan pertemuan kita pada malam ini, dan hampir mengunjung tiba kita, iaitu bulan Zulhijjah. Kan? Biasalah Zulhijjah itu dikenali sebagai bulan satu ialah bulan pengorbanan, ataupun di bidayah dia daripada Syawal, Zulqa'dah kan. Kita tengok perjalanan haji kan, dan termasuklah suatu ibadah yang amat dituntut dan digalakkan sebagai suatu bentuk pengorbanan yang tinggi dalam diri kita manusia. Seperti mana pengorbanan dua insan yang tidak ada tolak bandingannya, si bapa dengan si anak, iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kisah yang biasa kita dengar tentang pengorbanan yang cukup hebat. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam firman-Nya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saffat kan, yang membicarakan tentang suatu pengkhabaran yang dikhabarkan oleh si bapa terhadap anak melalui ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Yang disebut oleh Allah, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya. Apa maksud berusaha? Dia boleh bersama-sama dengan Ibrahim untuk membantu, menolong, melaksanakan kewajipan dakwah ataupun kewajipan kehidupan seharian. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ilham terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ya abad, qala ya bunayya, wahai anakku, anni ara fil manami, sungguh-sungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tidurku.
Apa yang Nabi Ibrahim, yang Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim? Anni azbahuka fanzur madza tara. Sungguh-sungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka apa yang kamu fikirkan? Apa pendapat kamu wahai anakku? Qala ya abat, maka apa yang disebut anni ara fil manami anni azbahuka. Sungguh-sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Nabi Ibrahim suruh Nabi Ismail fikir. Fanzur, maka renung. Nazara ni asal dia tengok. Maka lihatlah, maka renunglah. Apa pandangan kamu? Apa pendapat kamu? Maka apa yang Allah ilhamkan juga kepada Nabi Allah Ismail, ataupun nak membuktikan betapa hebatnya kedua-dua iman mereka ini, seraya Allah merakamkan atas jawapan si Ismail, apa yang disebut? Qala ya abatif'al ma tu'mar. Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Qala ya abatif'al ma tu'mar. Wahai bapaku, if'al ma tu'mar, ni fi'il amal. Oh, dua orang keluar baru sampai. Hujan pun kat luar tu. Qala ya abati, wahai bapaku, if'al fi'il amal, perintah. Kan? If'al ma tu'mar, laksanakan, tunaikan, jalankan kewajipan atas apa yang telah Allah perintahkan. Perintah ni bukan bercakap, hanya mimpi. Bukannya Allah datangkan pengkhabaran yang jelas kepada Ibrahim sembelih anakmu, tak. Anni askan ara fil manam, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi. Agak-agak kalau kita macam mana tak tahu. Kita pun baliklah malam ni contoh kan. Wahai anakku, malam tadi bapa mimpi Allah perintah menyembelih kamu. Agak apa yang anak kita akan jawab? Tak sempat jawab, rasa lari katakan. Jumpa dengan tok kita. Tolonglah tu, ayah saya tak tahu apa kan, dengar Ustaz Raimi ceramah di mimpi pula dah, contoh kan. Tetapi tengok Ismail bila dia tentang pemikiran, pandangan, pendapat, usianya bukannya besar, kecil. Tetapi nak menunjukkan apa? Daripada ayat ini, dua dimensi pengorbanan yang boleh dijadikan iktibar untuk renungan kita bersama. Daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini ada dua dimensi pengorbanan. Pertama ialah pengorbanan si bapa. Yang kedua ialah pengorbanan si anak. Pertama kita sebut pengorbanan seorang ayah yang begitu lama menantikan seorang anak. Kita tahu sejarah menceritakan lama, bukannya setahun 2 tahun. Kan, nak dapat si Ismail ini satu proses, satu jangka masa yang panjang. Tengok. Tapi bila dia dapat Ismail, maka Allah ilhamkan di dalam mimpi Ibrahim agar menyembelih. Apa yang disebut oleh para ulama ialah apabila sudah memiliki, terpaksa pula mengorbankan perasaan cinta dan kasih tersebut demi kepatuhan dan keredaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Subhanahu wa taala suruh, maka kan suatu perkara yang menjadi suatu kemestian untuk dilaksanakan oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok sebagaimana seperti Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa taala ujikan umatnya. Kata gila Nuh buat kapal, tak atas kapal kan, bukit dan sebagainya. Sehingga siapa? Ahli keluarganya juga tidak beriman dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kerana apa? Mereka memikirkan kan, dengan akal fikiran mereka tanpa merujuk kepada
wahyu Allah Subhanahu wa taala itu Al-Quran. Dan juga sang utusan Allah Subhanahu wa taala iaitu para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Mereka mempunyai tugasan yang tertentu di dalam diri dan kehidupan. Dimensi yang kedua disebut oleh para ulama ialah ketaatan dan keyakinan penuh Nabi Ismail terhadap pengorbanan yang dituntut oleh ayahnya untuk dilakukan. Sebagai seorang anak, baginda sanggup pula mengorbankan kasihnya kepada ibu dan ayahnya. Dan zaman keseronokan remajanya malah ke tahap sanggup mengorbankan nyawanya sendiri semata-mata kerana ketaatan baginda terhadap perintah Allah dan perintah seorang ayah. Kedua-dua pengorbanan ini sebenarnya berpusat daripada hubungan cinta sejati mereka kepada Allah yang tidak berbelah bagi. Maksudnya dua. Satu, Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Dan si Ismail menunjukkan keimanan yang utuh terhadap perintah dan ketaatan terhadap seorang bapa. Bila dalam diri dan kehidupan kita kadang-kadang mungkin ialah benda yang kan kita tidak diuji dengan keadaan yang sedemikian kan. Cuma kita diuji dengan keadaan yang dimensi kehidupan kita masa kini ialah ujian yang pengorbanan yang dituntut yang paling besar ialah kita tuntutan ataupun meruntunkan hawa nafsu yang ada dalam diri. Ini adalah pengorbanan yang amat besar dalam diri dan kehidupan kita. Seperti mana khutbah hari ini yang membicarakan tentang hati-hati dengan hati. Membicarakan apa? Bagaimana keadaan itu nak timbul dua keadaan yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam itu kan dalam keadaan yang sebegitu hebat kan. Akhirnya apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala ialah penggantian badil. Bila nak menampakkan di cerita yang panjang lah kata, bila diletakkan seki atau dalam bahasa Melayunya adalah pisau kan, maka Allah gantikan dengan apa dia? Kibas kambing ataupun binatang sembelihan kan, sebagai ganti pengorbanan yang begitu utuh antara dua insan itu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Kita tengok kan begitu besar pengorbanan mereka nak menunjukkan apa dia di dalam kehidupan kita, bagaimana nak sampai tahap pengorbanan. Pengorbanan yang mereka lakukan itu mesti ada penghayatan terhadap konsep pengorbanan yang dituntut dalam diri dan kehidupan. Bukan satu perkara yang mudah. Sudah pasti antara konsep untuk mencapai kepada tahap pengorbanan dalam diri dan kehidupan kita, pertama mesti kita hayati, mesti ada pengetahuan. Dia terus bukan terus pengorbanan yang kita nak buat, mesti ada pengetahuan. Pengetahuan tanpa masuk ilmu. Sebab bila tidak ada ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Maka Allah mendatangkan jawapan, innama yatazakkaru ulul albab. Sungguh-sungguhnya orang-orang atau mereka-mereka yang mengambil pengajaran dan pembelajaran. Apa maksud konsep pengajaran dan pembelajaran? Ialah pengetahuan. Itulah kata Allah, yatazakkaru ulul albab. Itulah orang yang berakal cerdas. Sebelum kita nak faham pengorbanan, pertama konsep nak menjurus kepada pengorbanan mesti P yang pertama, pengetahuan. Dalam bahasa mudah ialah ilmu. Ilmu, pengetahuan melalui mana? Melalui apa kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah.
melalui pembacaan, kan? Macam kita kata hari ni, melalui apa? Mengaji, membaca, kan? Mentadabbur, kan? Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kehidupan kita manusia, kan? Mesti melalui proses at-ta'allumi, belajar, tahu bagaimana, kan? Apa yang dikehendaki, apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri dan kehidupan kita. Maka melalui proses pembelajaran, maka timbullah pengetahuan. Betul Nabi kata, jadilah kamu orang yang alim. Apa maksud alim? Mengetahui. Bagaimana konsep nak tahu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au muta'alliman." Muta'allim, belajar. Belajar ada beberapa kaedah. Belajar secara formal, secara informal. Macam kelas kita, ada kelas yang berkitab, ada yang bersifat ceramah umum, kan? Ada yang berseribu seperti takmir, kan? Dan bagaimana nak menjadi seorang yang berpengetahuan? Mestilah dituruti setelah muta'allim, muta'alliman, atau bagaimana cara nak ada ilmu, mustami' adanya. Kita kena dengar. Duduk dengar, sama ada secara di surau, di masjid, dalam apa kita tengok YouTube, kan? Apa-apalah keadaan. Dan nak capai tahap pengetahuan mesti diikuti selain daripada muta'alliman atau mustami'an, mesti muhibban. Apa maksud muhibban? Mesti seorang yang suka untuk mempelajari, mendengar, kan? Mesti suka, kan? Kalau dia tak suka, macam-macam keadaan. Macam mana dia nak boleh ilmu jika dia tak suka majlis ilmu, kan? Bila orang ada majlis ilmu, tak datang, contoh, kan? Ada apa macam-macam lah keadaan. Dia mesti muhibban, suka, kan? Hubbun, kan? Maka Nabi kata, fala takun qamisan fatahla. Jangan jadi orang yang kelima binasa. Apa maksud golongan yang kelima? Golongan yang tak suka majlis ilmu, tak suka belajar, tak suka mendengar. Dan bila tak suka pada majlis ilmu, tak suka dengar, tak suka belajar, macam mana nak jadi menjadi aliman, orang yang berpengetahuan? Sebab tu kita kata itu yang pertama. Kita tengok, kan, sudah pasti para rasul alaihi wassalatu wassalam seorang yang berpengetahuan, yang mana mereka itu memahami hakikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk menyeru para umat mereka ke arah jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti orang yang nak menyeru itu mesti memiliki ilmu. Barulah dia boleh mengajar orang. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, setelah daripada pengetahuan, setelah kita tahu, maka timbullah P yang ketiga, konsep. Sebelum timbul konsep pengorbanan, ialah pemahaman dan penelitian. Bila kita dah ada ilmu, maka kita memahami, faham. Macam contoh daripada kita dalam khutbah tadi, kita dah faham apa yang dikehendaki oleh daripada khutbah, kan? Bukan kita mari itu sekadar kita dengar balik, tak. Kita kena memahami setiap khutbah yang disampaikan. Bukan kita dah kadang datang, tak apalah dek, kerana apa nak ambil pahala, tak. Macam kita bila kita baca, belajar, kita kena faham. Pemahaman itulah yang akan menimbulkan apa lagi? Pengamalan terhadap sesuatu perkara yang kita tahu. Dengan pemahaman, maka timbullah pula pengamalan. Mudah untuk kita amal. Macam ni kita kata, bila kita tahu, kan, pengajaran yang besar Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail, kita ni bagaimana? Bila dibadilkan dengan pengorbanan, itu korban hayawan. Memanglah kita tahu semasa daripada hari ke hari dia tidak akan turun, mesti naik. Sini berapa tu? Berapa ekor dah lembu? Lembu. Tiga. Orang
kurang berpuluh ribu 3 ekor. Dalam list tak ada? Ada list? Tak ada? Oh, sebab surau Jumaat. Tak maaf kan? Kenapa kita kata contohlah sama kita berkongsi kan? Padahal kita tahu, padahal kita faham kan? Kita dah ketahui ilmu ataupun hal yang berkaitan dengan tadi, kita dah faham, maka nak timbul pengamalan, amalan. Bila suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah kata la yanamu, tidak akan sampai kepada Allah daging dan juga darah, tetapi yang sampai adalah walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah ialah ketakwaan kita kepada Allah. Bila kita tahu, timbul pemahaman, akan pasti ada pengamalan. Tetapi kenapa kita gagal dalam menghayati pengamalan dalam kehidupan kita? Kerana apa? Kerana seperti yang disebut terkait dengan hadis yang telah kita baca dalam khutbah tadi, yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salaha al jasadu kulluhu wa idza fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya qalbun. Sebab itulah di dalam surah Nuh juga, surah apa yang saya lupa, ayat berkaitan dengan Allah kata dalam hati manusia ini kan ada yang disebut wal khashiyati qulubuhum, ada yang disebut penyakit, ada yang disebut hati yang mati, hati yang sakit, hati yang sejahtera. Sama juga tadi dibicarakan ya. Bila Allah kata fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, maka Ibn Qayyim Al-Jauzi di dalam menakrifkan hati yang mati, hati yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita terselamat. Kita semua mengenal Allah. Mana buktinya? Duduknya kita di dalam rumah Allah, sujudnya kita kepada Allah, sudah pasti kita kenal Allah. Tetapi mungkin kita terkait dengan hati yang disebut hati yang sakit atau hati yang disebut lawamah, hati yang mudah gulana, atau mudah bahasa hati yang tidak konsisten, tidak istiqamah di dalam hal-hal yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, antara keutamaan dan juga keperluan dalam diri dan kehidupan kita manusia. Sebab itu bila kadang-kadang kegagalan itu dengan asbab lemahnya iman yang ada dalam diri kita. Kan tua-tua saja saya kata, termasuklah diri saya juga. Ya. Bila kita fikir dengan nilaian itu, kita rasa besar. Tapi pernahkah kita fikir berapa banyak kita makan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Bukan dituntut setiap hari, bukan dituntut setiap bulan, setahun sekali je. Kan kita kata contoh. Sebab tu kegagalan kita di dalam memahami. Bila kita gagal faham, bagaimana untuk mudah kita amalkan. Betul banyak konsep dan kaedah yang boleh kita terjemahkan di dalam diri dan kehidupan kita. Kan? Mungkin kalau nisbah sekaligus besar, maka kita buat konsep apa dia? Orang kata apa? Kutu-kutu. Contohnya. Kan? Saya nak ambil contoh. Di kejiranan saya, di duduk Taman Cepaka, Bandar Baru Salaktinggi. Pada peringkat awal juga, lama juga saya duduk. Tapi sebelum PKP lebih kurang berapa tahun saya tak silap. 2 tahun ke? 2 tahun ke? Setahun sebelum PKP kan. Maka lahirlah cetusan kongsi, berbagai kongsi, kutu-kutu lah senangnya bahasa kan, kutu. Kan sebulan dulu masa tu 700. Kan sebulan 100. Yang ambil yang 7 bulan adalah kan. Dia bertanya saya, ada seorang tu, ada sebab ada yang di kalangan tu dia kata tak boleh kita ambil duit orang kutu-kutu ni kan, menyalahi. Oh, bukan main dia kata salah. Saya kata tak apalah, apa salahnya, percayalah pada seseorang. Kan, dia pun duduk sini, kalau dia buat salah, dia ada kat kawasan kita kan. Kita terjahlah rumah dia. Kan, aku contohkan kata. Tak apa buat kata.
Kan alhamdulillah pada tahun pertama 4 ekor. Sebelum tu duk nanti orang jantan lembu. Allah macam sikitnya dah contoh mula-mula kan. Tahun yang berikutnya alhamdulillah naik kepada 6 ekor lembu. Yang dengar yang terkini, saya ingat dah apa, dah rasa dah 9 ekor. Konsep gitu je. Alhamdulillah tu antara je. Lepas tu timbul juga, Ustaz, kalau ada orang nak bayar sekaligus macam 800, macam mana patutnya kita minta bulan-bulan. Ada dia nak bayar 800, bayar lah, apa masalah. Benda tak ada susah jadi pelik apa, ambil je lah kan? Jadi tak adil lah kita sebenarnya nak buat macam tu. Dah dia malas dia kata, dia nak bayar sekaligus, bayar je lah, terima je lah, apa masalahnya. Ada contoh kan, ni gambaran kan. Betul, kalau kita fikir dengan logik, dengan nisbah, dengan harga, memang ada orang mampu sekaligus, kecuali memang orang yang berada, kita katakan. Tetapi pernahkah kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat kepada kita, sedangkan Allah tuntut untuk kita membuktikan pengorbanan sikit saja, tetapi pengorbanan yang sikit mungkin besar nilai di sisi kita, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kita kepada Allah. Sebab apa kita buat? Kerana supaya jiwa kita, naluri kita ini seperti mana pengorbanan yang begitu utuh oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam. Betul, maka mudah untuk kita amalkan. Maka daripada timbullah, daripada pengamalan itulah akan melahirkan pengabdian dan pematuhan yang jitu terhadap Allah. Menjadi hamba yang betul-betul pengabdian diri kita terhadap Allah. Kan, bila Allah buat, Allah perintahkan sesuatu, maka kita berkorban. Ini dia kata pengorbanan. Kan, kita mengorbankan. Betul, perlu kepada tak apa tadi, melawan runtutan nafsu yang ada di dalam diri kita. Macam-macamlah hawa nafsu yang kita kata, kalau aku ni kan nanti macam mana nak ni kalau kan, kita fikir letak kalau depan, orang Kelantan kata bagi kat perut mampu. Buah kalau tu kan, tengok lagu kalau aku kaya hari-hari hari raya. Kalau aku kaya, aku apa semata beli nasi lemak untuk mak aku kan. Kan, buah kalau itu kata orang Kelantan kata, buah kalau tu kalau bagi kat beruk pun mati. Hebat tak buah kalau ni. Kalau tak sebut ya sebut. Kalau aku tak datang tadi kan, kalau habis kan, tutup buku. Kan, ini gambaran kan, nak timbul pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tadi, dengan pengetahuannya, dengan pemahamannya, dengan pengamalannya, baru timbul pengabdian. Bila timbul pengabdian dan pematuhan, maka timbullah pengorbanan. Bukan satu tingkatan yang mudah. Bagaimana penghayatan kita terhadap pengetahuan, bagaimana penghayatan kita terhadap pemahaman. Nabi Allah Ibrahim dia faham, Nabi Allah Ismail juga begitu, dia faham. Bila sebut antara dunia, antara cintakan manusia, mana lebih besar cintakan Allah? Sudah pasti cintakan Allah. Tidak ada, bila cintakan manusia berubah, tapi cinta Allah Subhanahu taala pasti abadan abada, selama-lamanya. Bukan satu perkara yang mudah untuk kita mencintai, dapat cinta, kasih, hubub kan. Dan nak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan. Tadi kan, kita faham tentang kehidupan kita. Allah cipta kita untuk menjadi hamba kepada Dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana konsep hamba? Betul, saya suka menterjemahkan konsep hamba yang disebut Allah tidak ciptakan kita melainkan untuk menjadi hamba kepada Dia kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kalau kita sebut dalam ibadah, ibadah ni wasif luas kan. Segala perbuatan, segala tindakan, segala pekerjaan yang kita lakukan, semua dikira ibadah di sisi Allah. Tetapi bagaimana untuk menjadikan ibadah itu sebesar-besar ibadah?
Dengan cara kita mengabdikan diri hanya saja kepada Allah, atau kita meletakkan diri kita ni hanya hamba kepada Allah. Itu maksudnya kan, ya Allah perintahkan tidak jin dan manusia untuk melainkan untuk menyembah aku. Dalam konteks apa yang saya suka ialah menjadi hamba sehamba-hambanya. Kalaulah manusia memahami konsep hamba dalam kehidupan, sebab tu kita dengar dulu kan cerita ataupun kisah bagaimana seorang pekerja kan, dia panggil apa? Pembantu rumah. Yang memang dia jadi hamba kepada tuan rumah. Kan? Daripada sekecil-kecil kerja hingga sebesar-besar kerja. Kan? Dan macam-macam kerja. Sampai bukan setakat tu, bahkan diperhamba abdikan. Kan disepak terajang lah, apalah, macam-macam gambaran dulu dalam satu kisah, satu ketika. Kenapa? Kerana mereka meletakkan dengan bayaran bulanan itu seolah-olah yang dibayar itulah hamba kepada dia, maka dia layak untuk membuat sesuatu. Apakah begitu Allah? Tak. Allah tidak begitu. Ada masa yang dituntut oleh Allah untuk kita jadikan sehamba-hambanya kepada dia. Bila? Di saat dituntut. Contoh kita kata, bila disebut kita untuk suatu sujud pada dia, sujud dengan sebenar-benar sujud, bukan sujud sekadar sujud. Kan? Sujud seluruh jiwa raga dan seluruh anggota jawarih yang ada. Disebut, jikalau khusyuknya hati, maka khusyuklah seluruh tubuh badan. Maka sampai ke tahap kita begitu, ini suatu, maka kita persoalkan. Begitu juga bila tiba saja Zulhijjah, tiba saja bulan pengorbanan, bulan korban, hari raya Aidul Adha, kan? Maka apa yang dituntut sedikit saja, kan? Oh, ni kerana kita salah lah, lembu mahal lah, itulah susah lah, apalah. Memang nak cipta alasan yang mudah, tapi pelaksanaan implementasi terhadap perkara yang kita nak rongkaikan itu, jika tidak ada pengetahuan, jika tidak difahami, maka payahlah untuk kita amalkan. Bila tidak diamalkan, bagaimana nak timbul pengabdian dan pematuhan yang sebenar-benar? Maka barulah timbul pengorbanan. Atau pengorbanan itu tingkatan yang kelima. Selepas pengorbanan barulah lahirnya penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada yang kita korbankan itu benar-benar, ataupun nawaitu kita untuk mendapat pandangan atau pujian manusia atas pengorbanan yang kita buat, atau korban yang kita kerjakan. Kan? Kan? Berapa tingkatan tadi nak sampai? Maka itulah yang ada pada diri Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail alaihi wassalatu wassalam. Nak sampai kepada pengorbanan perlu melalui 4 tingkatan itu. Saya ulang, pengetahuan. Yang kedua, pemahaman atau penelitian. Yang ketiga, pengamalan ataupun apa disebut peribadatan. Kan? Yang keempat ialah pengabdian dan pematuhan. Yang kelima baru pengorbanan. Yang terakhir, setelah kita mengorbankan segala sesuatu, yang akhir tidak ada lain dan tidak bukan adalah hitungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tadi disebut, bila baik satu anggota, maka baiklah seluruh anggota lain. Jika rosak, maka rosaklah anggota lain. Kan? Dia adalah hati. Sebab itu, kan, perlu, bila mana ada dalam diri kita, kan, mungkin kita berada dalam hati yang sakit ataupun hati yang gundah gulana, maka rungkaikan kembali. Kenapa berada dalam keadaan demikian? Sudah pasti pertamanya iman kita ni lalai. Dalam keimanan yang lalai. Kan? Kadang-kadang mungkin iman kita bertambah, mungkin iman kita berkurang. Kenapa bertambah? Kan? Mungkin kita kerap menghadiri majlis-majlis ilmu. Kenapa berkurang? Mungkin kita leka dengan kehidupan, duk sibuk dengan dunia, akhirnya ibadah pun lebih kurang. Kan? Semayang pun hujung-hujung waktu. Sedekah pun tak berapa nak sedekah dah, sebab dia sibuk ni, kan, macam-macam keadaan dan sebagainya, contoh. Maka sebab itu Allah perintahkan kita, kan, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada pagi dan petang, siang dan malam, itu senantiasa di dalam ingatan terhadap Allah. Dengan ingatan yang banyak, bukan sikit.
Maka sebab itu tanda ataupun alamat untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana diri kita bila kita diseru, bila kita diajak dengan ajakan yang jelas. Kan? Di dalam lafaz azan, hayya 'alas salah. Kan? Marilah sembahyang. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Sama ada bila kita dengar ajakan tersebut mudah ataupun melencong kita daripada ajakan. Sebab itu di saat kita melencong nampak macam tak ada apa-apa. Dengan asbab demikian, maka Allah lencongkan hati kita kepada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita buat. Itu tadi tu kita rasa susahlah, besarlah, banyaklah, itulah, inilah. Sedangkan kalau kita hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tak terhitung. Daripada lahir hinggalah kita menjadi manusia yang sebesar ini dan sebagainya. Berapa banyak dah kita makan nikmat Allah. Berapa keadaan dah kita kecapi, kejayaan demi kejayaan dan sebagainya. Contoh. Ini muhasabah. Hitung diri, nilai diri kita. Sebab itu kata daripada ayat innama yatazakkaru ulul albab, kata Dr. Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di, bila membicarakan innama yatazakkaru ulul albab, pertama-tamanya orang yang berakal cerdas, kata Allah, hamba yang sentiasa memikirkan yang tertinggi daripada yang terendah. Contoh dia mudah. Kita dengar azan, kita sembahyang seorang. Maksudnya kita berada dalam kerendahan, bukan ketinggian. Walaupun diri kita tinggi. Contoh. Ya. Walaupun orang rendah tetapi dia menyahut seruan ilahi, maka dia berada dalam ketinggian walaupun dia rendah. Bukan Ustaz Amri lah. Ya. Itu contoh. Bila kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, tertinggi daripada terendah, dia dah tahu satu, maka diganjar sehingga 700 kali ganda. Mesti dia nak buat dua, dia dapat berapa? 1400 kali ganda di sisi Allah. Dia tahu lagi, dia nak buat 3, dia dapat berapa? 2100 kali ganda di sisi Allah. Dan begitulah. Itu yang dinamakan yatazakkaru ulul albab. Dah sewaktu. Azan dulu kan? Terus. Bila disebut oleh Allah Subhanahu wa taala innama yatazakkaru ulul albab, kan? Ialah keadaan yang digambarkan, penterjemahan ataupun penakrifan daripada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Pertama tadi disebut dalam maksudnya yang hamba yang sentiasa memikirkan yang tertinggi daripada yang terendah. Bila kita melihat kepada apa yang terjadi ataupun ibrah daripada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalatu wassalam, mereka mengenepikan, kan, perasaan kasih dan sayang itu sesama kehidupan mereka. Kerana apa? Cinta kepada Allah lebih utama daripada cinta sesama manusia. Seperti mana baginda Nabi SAW, bila kita kata cinta kita kepada Nabi, maka kan, bila kita kasih kepada Nabi, kita akan kasih kepada Allah. Kan. Begitu juga bila Nabi kata tidak sempurna iman seseorang kamu hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu selagi mana aku tidak dijadikan dikasihi sekasih-kasihnya. Lebih kasihnya kamu kepada ibu ayah kamu, lebih kasihnya kamu terhadap keluarga kamu, dan lebih kasihnya kamu terhadap sesama manusia. Itu kasih. Maksud kasih adalah cinta, kan? Macam kita kata tadi, bila kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, kan?
Maha kaya, maha agung, kan? Innallaha ghani, sesungguhnya Allah itu kaya, kan? Allah bersifat dengan al-mughni, mengkayakan dan sebagainya, kan? Maka bila kita faham, bila kita tahu, ada pengetahuan, bila kita faham, kita amalkan, maka timbullah pengabdian seabdi-abdinya terhadap Allah atas cara kita korbankan apa yang kita miliki. Betul kata tadi, kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Tapi tidak setakat itu kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan aku Allah boleh tambah lebih lagi daripada itu. Bagaimana kita nak mendapat seperti mana yang Allah kata, wallahu yudha'ifu liman yasha? Kan? Ini contoh pertama, kan? Bila kita faham, sentiasa memahami dengan hakikat, senantiasa memikirkan yang tertinggi daripada yang terendah, maka kita nak buat mesti ibadah yang terbaik. Kita nak persembahkan yang terbaik. Sebab itu syarat diletakkan dalam binatang korban itu mesti sempurna, baik keadaannya, bukan ada cacat celah, sukuk sifatnya, kan, gemuk dan sebagainya. Itu pun diambil kira sebagai kesempurnaan. Kita tengok juga bagaimana Qabil dan Habil mempersembahkan. Itu juga keadaan yang kadang-kadang. Sebab itu kita kata kita nak sujud kepada Allah mesti dalam sujud yang terbaik. Jadi kita tak lebih kurang je, kan? Bermaksud bagaimana keadaan itu timbul? Kerana kurang kita penghayatan. Sebab tu kata Dr. Rahman As-Sa'di tadi benar. Senantiasa memikirkan yang tertinggi daripada yang terendah. Senantiasa hamba yang sentiasa ni ulul albab tadi, kan? Hamba yang sentiasa taat kepada Allah, sentiasa buat dan jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita buat? Kerana kita ni hamba. Bukannya kita buat kerana kita ni pengurusi surau, bukan kerana kita ni ustaz, bukan kerana kita ni imam, tapi kerana kita ni hamba kepada Allah. Kadang-kadang manusia memahami, oh sebab tak apalah dia baik, dia ustaz, kan? Dah confirm, dah takkan dia nak buat jahat, kan? Title tu contoh dia kena jaga, kan? Dan sebagainya. Begitu juga bukan ustaz, semua manusia kena jaga, kan? Supaya tidak tergelincir daripada perkara-perkara keji yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah pengorbanan yang disebut, kan? Sanggup mengorbankan diri demi untuk meraih cinta dan sayangnya Allah terhadap diri. Kan? Bagaimana timbul tak dalam diri dan kehidupan kita? Kan? Itu contoh yang paling besar dalam diri dan kehidupan kita dan sebagainya. Maka untuk apa kita buat, untuk apa kita sujud, untuk apa kita korbankan apa yang kita miliki, kan? Untuk kita mendapat perhitungan penghisaban yang hisaban yasira. Bukan penghisaban yang sulit, hisab yang mudah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita nak persembahkan keimanan kita dan segala apa itu dalam keadaan yang sempurna untuk kita menerima penghisaban yang mudah, ataupun mendapat penilaian yang selayaknya dan sewajarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, bukan setakat itu, kita menginginkan apa? Barang siapa yang disebut dalam surah Rum, fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fahum fi rawdatin yuhbarun. Adapun orang-orang yang beriman dan senantiasa mengerjakan amal saleh, sungguhnya mereka di dalam taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan bersukaria. Kan? Ini kesan daripada keimanan dan amalan saleh. Adapun fa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Adapun orang-orang yang kufur dan mereka itu kadzdzabu biayatina, mendustai ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirah, dan juga mereka mengkufuri, mendustakan pertemuan hari akhirat,
faulaika fil azami muhdarin, mereka akan tetap berada dalam azab selama-lamanya. Kan kufur ingkar. Bila Allah perintah dia tak buat. Alasan tak cukup, tak ada kemampuan, tak ada. Itu contoh. Ini gambaran sebagai muhasabah, hitung diri kita. Selama mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni, apakah pengorbanan yang terbesar yang telah kita persembahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba yang benar-benar taat, akhirnya hamba yang benar-benar menjadi manusia yang disebut hamba inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi aku ialah orang yang paling tinggi darjat ketakwaan. Kan? Bagaimana nak capai takwa itu mesti kita lalui sebagai seorang muslim. Nak mencapai ketakwaan mesti kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Salah kita keislaman kita dan keimanan kita itu mesti kita menjadi seorang yang muhsin. Apa maksud muhsin? Yang senantiasa memperelokkan, memperindah keislaman dan keimanan untuk memburu darjat ketakwaan di sisi Allah SWT. Maksud muhsin, memperindahkan, memperelokkan. Kan? Mungkin tahun ni tak buat, maka kita cuba untuk laksanakan di tahun hadapan. Mungkin tahun ni kita tak mampu dengan sebab pandemik lagi, masih terkesan. Maka kita usaha keazaman yang utuh, yang jitu dalam diri untuk kita perelokkan ibadah kita, kita pertingkatkan di tahun hadapan dan sebagainya. Mesti ada. Itu yang disebut muhsin, orang yang sentiasa memperelokkan. Kan? Kita kena perelokkan, perindahkan agar kita menjadi hamba yang benar-benar soleh, hamba yang benar-benar solehah terhadap segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aturan kehidupan yang kita jalani. Moga-moga kita menjadi hamba yang akhirnya mencapai kehidupan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Allah nyatakan dalam suratul Bayyinah. Allah kata apa? Bila kita buat atas tindakan yang kita lakukan, apa yang kita inginkan dalam diri dan kehidupan kita, kan, yang disebut, kan, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Kan? Yang buat tu khairul, selepas daripada itu apa dia? Selain daripada khairul bariyah ialah apa dia? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Tanda Allah redha kepada kita, Allah beri segala apa yang kita perlukan dalam diri kehidupan kita, wa radu'an, dan Allah perintahkan, Allah kehendakkan atas diri manusia redha terhadap Allah. Apa maksud redha di situ? Syukur terhadap Allah. Zalika liman khasyya rabbah. Itulah tanda orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu taala. Kan? Maksudnya lawan kepada orang yang berani, orang yang takut ialah berani. Maksudnya dia tak syukur atas segala yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyik pertanyakan, kan? Asyik tak cukup, susahlah itulah ini. Itu maksudnya, kan? Elakkan diri kita daripada merasa tidak mencukupi atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tanda orang itu berani dengan Allah. Kan? Kerana kan Allah kata, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat aku, tak terhitung nikmat yang Allah anugerahkan. Kenapa boleh sampai kita rasa tidak cukup? Maka kita persoalkan, kita bagaimana? Mungkin dengan asbab kecuaian, kelalaian, kelekaan kita daripada mentaati segala titah perintah Allah yang ada. Maka sebab itu kita merasakan tidak pernah cukup dalam diri kita terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat manakah lagi yang kamu nak dustakan terhadap aku, kata Allah. Bila Allah kata Ar-Rahman, aku Allah yang bersifat pemurah. Kan, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan, macam-macam ayat, kan. Di dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rahman, Allah ulang hampir 31 kali. Kata Allah, nikmat manakah lagi wahai manusia yang kamu nak dustakan terhadap aku. Kan? Moga-moga sedikit perkongsian atas apa bual bicara kita pada malam ini
menjadi satu natijah persoalan, ataupun kita sama-sama untuk kita persoalkan diri kita bagaimana. Kan? Moga-moga kita berada dalam keadaan yang sepatutnya berada, ataupun jika masih lagi dalam keadaan yang sedia ada, tidak ada perubahan, maka kita tanam keazaman untuk kita berubah. Kerana apa? Disebut dalam khutbah tadi, kita hendaklah sentiasa mengingati al-maut, iaitu kematian. Kata Allah, likulli ummatin ajal, bagi tiap-tiap umat itu ajal, kematian. Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sesungguhnya ajal yang Allah tetapkan atas tiap-tiap umat itu la yasta'khir, dia tidak lewat, wa la yastaqdim, dan dia tidak awal. Bermaksudnya syak, tepat. Cuma kita tak tahu kenapa Allah sengaja merahsiakan, wa ma tadri nafsum maza taqsibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kalau kita tengok dalam YouTube, tengok dalam TikTok dan sebagainya, tiap-tiap hari ada orang meninggal di Masjidil Haram. Kan? Dan mungkin dengan asbab keadaan demikian, kan, dengan kuburnya, dengan apanya, dengan keadaan semasanya, maka sebab itulah kota hanya sekian-sekian, contoh kan. Nak mengelak daripada sesuatu keadaan yang lebih besar. Pengurusannya bukan satu perkara yang mudah, berat. Kan? Kita tengok orang yang mengurus tanah kubur kita, kan, nampak mudah, cuba buat, kan, dan sebagainya. Itu contoh. Maka begitulah yang perlu kita letakkan dalam diri. Takut-takut tak sempat untuk kita menjadi hamba yang sebenar-benar, untuk kita perhambakan diri kepada Allah. Allah dah jemput. Janganlah kita jadi seperti mana Allah yang menyatakan dalam firman-Nya, kan, wala yuakhirullah, apa yang Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, wahai Tuhan, kalau boleh kau akhirkan sikitlah ajalku, supaya apa? Fa asaddaqa wa akun minas salihin, supaya aku jadi orang-orang yang benar, orang yang sentiasa mentaati segala titah perintah-Mu, dan supaya aku jadi orang yang banyak bersedekah. Maka sebab itu kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, infaklah, sumbanglah, jariahlah, sedekahlah sebelum tiba ajal seseorang itu. Kerana itulah yang terbaik buat diri. Kerana apa? Bila ditinggalkan, belum pasti lagi waris yang kita tinggalkan akan menginfakkan untuk diri kita. Jika anak yang kita tinggalkan itu bukan anak kita, maksudnya dia tidak berada di dalam seperti mana yang kita bicarakan. Mungkin tidak ada pengetahuan. Kalau ada pengetahuan macam-macam keadaan yang dia nak. Kerana apa? Dia tidak mengetahui hakikat, kesungguhan dan juga kepayahan yang kita lalui untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gagal mereka hayati. Kerana apa? Kerana situasi kehidupan yang penuh cabaran ini, yang perlu kepada penghayatan dan pengorbanan yang sungguh-sungguh dalam diri dan kehidupan. Moga-moga apa yang kita bicarakan sedikit sebanyak pada malam ini menjadi satu cetusan untuk sama-sama kita muhasabah, kita hitung diri, kita nilai diri, supaya kita menjadi hamba yang benar-benar syukur terhadap segala yang Allah anugerahkan. Dapatlah kita korbankan segala apa yang kita miliki walaupun sedikit. Moga-moga sedikit itu menjadi banyak di sisi Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah membebani, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala nak menguji sejauh mana cinta dan kasih kita terhadap perintah Allah, terutama juga perintah yang disampaikan oleh Allah perantaraan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya yang lain. Kita dapat terjemahkan dalam diri dan kehidupan kita, insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah tak kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.